dengan wan hizamnya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dia tujukan kepada siapa? Tujukan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad. Ada tarikh Muhammad ni keluar, matahari belum ada. Muhammad ni keluar, bulan tak ada, siang tak ada, malam tak ada, langit tak ada, bumi pun tak ada. Muhammad ni dah ada. Sebab tu Tuhan kata, huwal awwalu, dia yang paling awal. Huwal awalu, dia yang paling awal. Kerana Muhammad ni sampailah, baru matahari ada. Dalam satu kenyataan lain ditujukan kepada manusia. Dekat Tuhan tak boleh sebab dia bukan ada awal. Yang sebut mula ni dicipta pada awalnya. Maka dia sebut dalam Quran, dia kata huwal awalu, dan dia yang paling awal. Dia yang Tuhan maksudkan bukan diri dia, sebab dia tidak memiliki awal. Yang dia maksudkan awal itu adalah kita. Yang dia maksudkan awal itu adalah kita. Maka cuba kita renung, kita lah yang dipandang Tuhan paling awal. Ketika tidak. Siapa ajar ni, Wan Hizam? Siapa ajar anda? Ayat itu khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa boleh pula merujuk kepada Muhammad, boleh pula merujuk kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada manusia. You bawa bukti you jangan suka-suka cakap benda-benda macam ni. Mana you dapat? Kalau you betul guru makrifat, ajar makrifat kepada masyarakat awam, come forward and tunjukkan bukti you. Mana you dapat benda ni? Tunjukkan mana kitab tafsir, mana kitab hadis yang menafsirkan ayat itu seperti yang anda tafsirkan. Anda terlalu banyak terlepas cakap. Sembarang saja cakap. Tunjuk gambar perempuan, ini wajah Allah. Ada terbit dari Allah tu lah. Tengok wajah ni. Cantik tak? Cantik? Ya. Ini dah wajah Tuhan. Orang ustaz telefon, pusing sana, pusing sini. Sungai madu, sungai susu dekat syurga, kiasan saja semua tu. Kamu ni mufassir ke? Pakar tafsir ke? Lepat, Wan Hizam, Haji Syari, kamu pakar tafsir ke? Kalau pakar tafsir, ke depan saya nak uji. Dan saya yakin ramai ustaz-ustaz lain nak uji anda. Kalau bukan pakar tafsir, kenapa tafsir suka hati? Kenapa buat tafsiran yang tidak berasaskan kepada mana-mana kitab dan tulisan ulama' mu'tabar? Siapa ulama' rujukan kamu? Siapa kamu rujuk? Wan Hizam, siapa kamu rujuk? Oh, laduni. Bagi siapa yang tak tahu, Wan Hizam ni mengaku mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni apa? No. Tuan-tuan nak tengok macam mana tuan-tuan tengok tuan-tuan berharap tak apa diri tuan-tuan tanya. Saya kata jangan ada merepek bab lain. Tanya waktu Tuhan. Saya kata masa tertentu. Sebab saya tak belajar. Ni laduni. Ni benda laduni ni. Ladun. Dia main terus. Saya tak belajar dengan saya apa-apa ni. Dia main terus. Dia buka, dia sumbat besok. Dia bagi saya faham. Saya tak belajar dengan siapa pun ni. Sebab Tuhan kata, aku yang menjadi mursyid. Tak ada siapa mursyid di dunia ni. Aku yang jarang. Daripada Allah masuk terus dalam hati dia. Dia sendiri kata dia tak belajar. Tuhan buka hati, masukkan dalam hati dia. Macam mana kamu tahu benda tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Suka-suka kamu dakwa bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ajar kamu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin itu merujuk kepada selain Allah. Kalau betul kamu dengar bisikan ataupun terdapat idea macam tu, itu daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-la'in. Inilah golongan batiniah. Ayat yang jelas-jelas khas untuk Allah, dimasukkan juga Rasulullah ke dalamnya. Sama juga dengan golongan yang mengikut Rahimuddin Nawawi Bantani. Qul huwallahu ahad, huwa itu boleh merujuk kepada Muhammad insan kamil. Ayat sejelas itu kalau kamu pusing ke cerita lain, ini menanam ragu kepada orang awam. Kalau ayat suratul Ikhlas saja sudah tidak difahami, apatah lagi ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Oh, saya faham qul huwallahu ahad ni, katakanlah Muhammad, dia Allah itu Esa. Oh, rupanya huwa ini berujuk kepada hakikat Muhammadiyah, pada insan kamil, pada Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa status akidah orang yang baca qul huwallahu ahad tu? Huwa tu dia i'tikadkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah Allah yang Esa.
La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang yang bercakap ma'rifat. You have nothing to do with ma'rifatullah. Kalau melanggar qat'iyat dalam agama, muhkamat, ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW, you have nothing to do with ma'rifah. You tak lepas pun basic ma'rifah sebenarnya. Dan orang awam tolong cakna benda ni. Ini dah masuk kita punya arkanul iman. Saya tak akan kecoh kalau benda ni hanya berkait dengan isu letak tangan atas pusat ke bawah pusat. Bismillah. Nak khilaf-khilaf dalam bab tu tak ada masalah. Ini kul huwallahu ahad kamu nak kacau. Who do you think you are? Tajam macam mana pun you punya serban, you rujuk Abdul Karim Al-Jili, itu lagi bukti bahawa jalan you tidak betul. Abdul Karim Al-Jili kalau hidup hari ini juga, insya-Allah kami akan panggil dia untuk dialog. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwal. Lepas tu apa Wan Hizam kata dalam salah satu video dia? Antara Allah, Muhammad dengan Adam, Muhammad lebih sempurna daripada Allah dan Adam. Ada tiga ni. Allah, Muhammad, Adam. Tiga ni ada atas dunia ni. Maka yang paling sempurna ni yang ada di sini bukan Allah, bukan Adam. Yang paling sempurna Muhammad. Kerana Muhammadlah mengetahui Allah, Muhammad juga mengetahui Adam. Itu pun ada orang-orang yang mendengar mengangguk. Masya Allah, ma'rifatullah. Kamu ni semua yang dengar mengangguk ni, tak pernah belajar asas agama ke? Setahu saya dekat Malaysia ni, dia ajar asas agama dekat sekolah. Takkan bila seseorang cakap dalam masjid, Allah, Muhammad, Adam, Allah, Muhammad ini lebih sempurna daripada Allah, lebih sempurna daripada Adam. Kamu semua boleh diam. Kamu semua boleh anggap orang yang bercakap macam tu ahli ma'rifat. What's wrong with all of you? Apa masalah orang Melayu kita dengan Islam ni sebenarnya? Adakah kita menganggap Islam ni, ustaz-ustaz punya kerja, buka otak awak, masukkan Islam dalam otak awak. Lepas tu awak dengar, ngikut saja. Bila belajar, fikirkan. Bila belajar, fikirkan. Jangan main ikut saja. Ustaz tu gebang sedap saja, kan? Awak kata, oh Masya Allah, oh ahli ma'rifat. La haula wala quwata illa billah. Ada perkara orang awam pun tidak boleh dimaafkan juga sebenarnya. Jangan kata, oh saya tak tahu Ustaz, saya jahil. Jahil ni sampai ke tahap apa sebenarnya? Bila seseorang, Ustaz, dekat dalam masjid kata Allah, Muhammad, Adam, Muhammad ni lebih sempurna daripada Allah, lebih sempurna daripada Adam, itu pun perlu diajar bahawa benda tu salah. Come on, Muslims in Nusantara. Takkan takat itu agama kita. Takkan bila golongan ni datang mengaku ma'rifat kita terus percaya buta macam tu. We are better than this. Kita dah Islam berapa lama orang Melayu ni? Takkan bila puak-puak ni datang balik, kita nak termasuk longkang lagi sekali? Lepas tu tunggu ulama' lain bersihkan balik. We are wasting our time. Haji Syari lagi satu. Saya bukan bercakap tentang umur. Kalau nak bermain dengan umur, ada ulama' yang lebih tua daripada anda. So jangan kata Nodros ni orang muda, orang Singapore, please lah nak main negara, seriously? You nak main negara? Shows how pathetic you guys are, all of you. Haji Syari, kamu kata Nabi Muhammad itu qadim. Dia pun sama juga. Muhammad huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Muhammad Rasulullah ini wal awalu wal akhiru satu saja. Awal pun dia, akhir pun dia. Tapi mana Muhammad? Junjungan besar kita hanya satu. Wal awalu wal akhiru pun tetap satu. Muhammad tak pernah mati. Dia ada daripada sebelum Adam sehinggalah akhir zaman. Dia tetap hidup bersama kita. Ayat yang khas untuk Allah itu ditujukan kepada Muhammad, pada hakikat Muhammadiyah, pada nur Muhammad. Siapa kamu ni? Kamu ulama' besar mana kamu ni? Ahli tafsir mana kamu ni? Semua ulama' sepakat ayat itu untuk Allah sahaja. Tak ada kaitan dengan nur Muhammad. Tak ada kaitan dengan hakikat Muhammadiyah. Kamu boleh datang masukkan sekali. Lepas tu Nabi tidak ada permulaan. Ni dah cerita apa ni? Sebab tu saya ingatkan, golongan Batiniyah ini,
Kamu kena belajar daripada sejarah golongan Kristian. What is happening to us now is exactly what happened to them. Mengagungkan sangat Nabi Isa sampai masukkan Nabi Isa dalam 3 oknum itu. 3 hypostasis itu. Yang satu itu ada 3 jelmaan. Yang 3 tu hakikatnya adalah satu jua. Sama juga. Ibn Hizam pernah kata bahawa alam dengan Tuhan ini sama tapi tak serupa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Give me the names of the scholars. Siapa ulama yang cakap macam itu? Ni Ibn Hizam yang cakap. Ya? Ni Ibn Hizam yang cakap. Saya akan rumuskan sekali keempat-empat ni. Ya? What right do you have to speak about religion like this? Apa hak kamu sebenarnya? Apa kelayakan kamu sebenarnya? Apa kelayakan kamu nak berkata begitu? Okey, untuk Wan Izam, Ustaz Wan Izam, ni lepas nak cakap. Assalamualaikum.